Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada pelajar 4 SS1 dan juga 4 RS. Saya ialah guru kimia awak. Saya Cikgu Sen, awak pun dah tentulah kenal. Saya akan mengajar awak kimia untuk 2 tahun. Dan kita agak kesukaran lah, tapi kita kena teruskan. So untuk yang kali pertama ni, untuk pengajaran kali pertama ini, saya akan sediakan video pendek untuk awak, dan supaya awak ingatlah apa yang awak perlu buat dan perlu ada. Biasanya saya akan sediakan nota pintar, awak juga ada buku teks. Tetapi oleh kerana pandemik COVID-19 ini, awak cuma perlu ada satu buku yang panjang tu. Dan latihan-latihan buat guna satu buku yang panjang tu. Muka surat pertama awak buatkan indeks dan tuliskanlah ini adalah PDPR kita yang pertama. Nanti besok bila awak dah boleh datang sekolah semula, nanti kita akan buat pengubahsuaian semula. Dan saya akan ajar awak yang mudah-mudah, yang tak melibatkan eksperimen, dan agak yang susah tu saya akan tinggalkan dahulu. Nanti bila awak kembali ke sekolah, kita akan buat ulang kaji dengan sangat pantas. Okey, saya mulakan pembelajaran kita. Untuk tajuk yang pertama ini adalah tajuk pengenalan kepada kimia. Tajuk ni adalah tajuk yang mudah. Nak kenalkan awak kepada kimia supaya awak minat dengan kimia. Dan apa yang dikatakan dengan kimia? Kimia ini adalah satu ilmu sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Dan sebagai contohlah, bila kimia ni dia melibatkan bahan kimia. Contohnya yang mudahlah yang awak tahu, iaitu air. Air itu adalah bahan kimia. Keliling kita ni adalah bahan kimia. Dan air itu komposisinya ia terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. So itu komposisi. Sifat dia pula untuk air ni. Air ni untuk bahan kimia ni dia ada sifat fizik dia. So air macam mana sifat fizik dia? Contohnya dia adalah pelarut yang baik. Itu adalah sifat fizik. Bila melibatkan sifat kimia, air ini boleh bertindak balas. Dari segi struktur, bagaimana ikatan yang terbentuk antara oksigen dan hidrogen. Dan interaksi antara jirim ni ialah bahan dia zarah. Dia ada jisim dan dia memenuhi ruang. Interaksinya melibatkan tindak balas. Contohlah, hidrogen atom dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Dia ada interaksi. Seterusnya mewujudkan satu molekul air. Ini mudahlah. Itu mudah. Ini adalah apa yang dikatakan dengan kimia. Dan apa kepentingan kimia? Kimia ni banyak kepentingannya lah. Kepentingan kimia contohnya dalam bidang makanan, dalam bidang perubatan, pertanian dan juga industri. Jadi nanti ni untuk bab yang pertama ni, awak kena baca buku teks ni sampai habis untuk dapat kandungannya lah secara lebih khususnya. Ni saya berikan secara umum. Dan kenapa kena belajar kimia ni? Belajar kimia ni kita boleh mengetahui kajian kita tentang bahan-bahan, sama ada bahan itu bahan kimia, logam, bukan logam dan sebagainya. Apa kegunaan dia? Kegunaannya seperti yang telah dijelaskan tadi, dan bidang apa yang kita boleh ceburi apabila kita telah pelajari kimia. Katakan awak berminat, awak ambil lepas SPM, ambil matrikulasi, terus dapatkan ijazah kimia, awak boleh masuk ke bidang bioteknologi, pharmaceutical, teknologi hijau, kosmetik, nanoteknologi, luas. Dan akhirnya kalau awak minat untuk mengajar, awak boleh jadi cikgu, awak boleh jadi pensyarah, macam tu. Okay? Dan kita teruskan dengan ini yang penting lah. Yang tadi tu bunga-bunga je. Ini adalah yang penting dalam mempelajari kimia ataupun bidang sains. Awak mestilah mahir dengan kaedah
saintifik. Kaedah saintifik ni ialah kaedah untuk menyiasat. So yang ni awak kena baca balik, lihat nota-nota tingkatan 1, 2 dan 3. Masa awak belajar sains, awak telah didedahkan dengan pemerhatian, membuat inferen, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis. Lepas tu awak merancang eksperimen, dah rancang eksperimen, kumpulkan data, mentafsir data sampai akhir sekali menulis laporan. Itu adalah kaedah saintifik. Dan penciriannya adalah awak lihat dalam buku teks, dia ada penciriannya, dan cuba fahamkan setiap satu sebab dia sangat penting. Yang ni pun saya tak terlalu ulang sangat lah, kerana awak dah sedia maklum, awak dah belajar daripada tingkatan 1, 2 dan 3. Tiada perubahan sama ada awak belajar sains ataupun awak belajar kimia. Dan itu saja tajuk ni, tajuk pengenalan kepada kimia. So awak dah kenal dengan kimia. Kalau dekat makmal, kita akan teruskanlah dengan apa yang ada kat dalam makmal. Pakaian untuk masuk makmal, ada kebuk wasap, alat-alat makmal, bahan kimia berbahaya, cara untuk melupuskan. Jadi awak kena baca tajuk satu ni sampai habis. Dan apa yang saya nak awak buat ialah dalam nota tu nanti, okey, tajuk kita tu awak tuliskan pengenalan kepada kimia, awak berikan maksud kimia, apa itu kimia, awak tulislah apa yang dikatakan kimia seperti yang saya telah nyatakan. Dan untuk nota yang kedua ni, awak kena cari. Berikut adalah senarai bahan kimia yang selalu digunakan dan tujuannya. So awak pergi dalam dapur rumah awak tu, awak carilah apa-apa saja. Dapur rumah boleh, bilik air boleh, kosmetik boleh, awak cari. Contoh ubat gigi. So dalam ubat gigi ada apa? Ada klorida. So apa fungsi dia, tujuannya? Ataupun awak ada Ajinomoto. So lihat Ajinomoto tu yang mak awak gunakan untuk memasak, apa kandungannya. So saya nak nama bahan kimia tu, lepas tu apa tujuannya, awak jumpa kat mana lah. Kalau awak pergi keluar rumah, ada baja, lihat kat baja tu apa nama bahan kimianya. Dan untuk yang ini, oleh kerana kita buat ini secara awak boleh hantar nanti lepas awak selesai, awak akan hantar awak snap gambar dan hantar. Seterusnya, pekerjaan, teruskan dengan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan kimia. Dan akhir sekali, senaraikan kaedah saintifik tadi tu, yang semua yang ada tadi tu, tuliskan kat sini berserta dengan perincian dia, supaya awak boleh ingat semua sekali ya. Sekurang-kurangnya awak pernah tulis sekali. Okey, untuk aktiviti 1 ni, saya nak lihat kreativiti awak. Macam mana awak nak selesaikan masalah yang saya berikan. Okey, masalahnya ialah saya nak awak huraikan satu aktiviti, bagaimana isi padu larutan mempengaruhi keterlarutan garam atau gula dalam air. So garam dan gula ni awak guna yang kat rumah lah. Dan dalam perancangan awak itu mestilah mengandungi tujuan. So cuba buat satu tujuan, penyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah. Bahan saya dah berikan, ada garam, lepas tu ada radas, awak cari bekas ataupun cawan yang seragam, dan juga jam, gunakan jam sendirilah. Prosedur, macam mana kaedah awak nak buat eksperimen ini. Tak semestinya 5 lah kaedah dia. Tak semestinya 5. So apa yang awak buat ialah awak kajilah, dan isi padu air yang berbeza, macam mana dia mempengaruhi masa yang diambil untuk garam itu larut. Dan yang kita malarkan ialah jisim garam lah. So dalam ni awak tak payahlah cari timbang kat rumah tu, awak boleh gunakan sudu. So kalau awak nak dia malarkan, awak boleh gunakan dalam setiap eksperimen yang awak lakukan. Awak gunakan 2 sudu garam ataupun gula. Seterusnya awak tafsir data dan buat kesimpulan. Dan untuk yang ini, sebab rata-rata pelajar ni dia ada telefon bimbit, so saya nak awak videokan sikit, buat satu video lah, video tak payah panjang-panjang,
awak tunjukkan bagaimana awak buat eksperimen ini daripada mula sampailah akhirnya awak dapat keputusan. Saya sajalah nak lihat macam mana kreativiti awak. Satu video, satu awak lengkapkan dua lampiran yang telah saya berikan lah. Aktiviti ni perlu ada lah awak letakkan kan, tujuan dan sebagainya. Dan juga satu video berkaitan dengan aktiviti yang awak buat. Dan nanti saya akan ubah suai aktiviti pertama yang awak buat ni sebagai salah satu daripada elemen PBD. Kita tingkatan 4 ni macam awak tingkatan 1, 2, 3 lah hari tu. Dia ada PBD ya. Saya akan jadikan dia sebagai kerja projek awak. Okey. Sekiranya ada sebarang masalah, bolehlah mesej kepada saya. Kalau cantik tu awak letak je dalam grup kita tu, grup kimia, supaya kawan awak yang lain tu tahulah dia biasanya pelajar ni masalah dia lebih kurang sama. Okey, itu saja. So ini PDPR kita yang pertama. Sekian, terima kasih.